Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Segmen pagi ini pastinya segmen kesihatan. Kesihatan minda, kesihatan otak dengan gelak terlebih dahulu. Janganlah serius sangat. Okey. Salam kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Anwar Ibrahim kini Perdana Menteri ke-10. Tetapi persoalannya, siapa bakal akan ganti beliau nanti? Politik Malaysia ni cepat berubah. Dan rakyat sudah mula bertanya-tanya sekarang ini, siapa bakal Perdana Menteri ke-11? Jom kita bedah 5 calon paling panas dalam senarai analisis saya. Tapi mungkin anda ada analisis sendiri. Anda boleh tinggalkan komen pada pendapat anda. Siapakah yang paling sesuai untuk gantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi sebelum itu, bagi anda yang inginkan kesihatan yang baik, saya ingin rekomenkan satu produk daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd, iaitu Transfer Factor. Okey, Transfer Factor ini boleh meningkatkan imun badan sehingga 400% kekuatan imun badan. Dia adalah produk saintis ya. Sebab itu anda tidak akan dapat cari ini di tepi jalan ke, di supermarket ke, di farmasi, tak ada. Sebab ini adalah produk saintis dan kualiti dia sangat terjaga. Bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, gout, diabetes, kanser, sakit otak, sakit mata, susah untuk belajar, susah untuk dapatkan anak, dan juga banyak lagi penyakit-penyakit yang lain, itu semua disebabkan imun badan yang lemah. Dengan transfer factor, apabila badan anda sembuh, badan anda sembuh maksudnya imun badan anda menjadi optimum semula, badan anda akan sembuh secara semula jadi, kerana imun badanlah yang melawan penyakit. Bagi anda yang betul-betul ingin produk ini, sila telefon saya, WhatsApp saya, jangan SMS. WhatsApp saya di nombor ini. Saya akan layan anda. Okey, baik. Kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri, realiti politik Malaysia sentiasa dinamik. Usianya makin lanjut, tekanan ekonomi juga semakin meningkat dan prestasi kerajaan campuran juga sekarang ini mulai dipersoal. Maka paling penting untuk kita lihat siapa calon Perdana Menteri pada masa akan datang. Bukan saja dari segi pengaruh, tetapi juga daripada kebolehlaksanaan. Kerana itu tuan-tuan dan puan, ini adalah calon-calonnya. Nombor 1, Rafizi Ramli. Iaitu seorang yang berstrategi tapi kurang berkarisma. Betulkah dia kurang berkarisma? Beliau ialah timbalan Presiden PKR dulu, tapi sekarang bukan lagi, dan beliau adalah Menteri Ekonomi. Masih lagi, baru letak jawatan, tapi masih Menteri Ekonomi. Seorang yang amat cerdik, mempunyai strategi yang mantap, tetapi ramai kata kurang bersemangat kepimpinan besar. Betulkah? Masih diam dalam isu-isu besar rakyat pada ketika ini. Calon yang kedua pastinya Nurul Izzah. Nurul Izzah iaitu disebut sebagai harapan baru atau nostalgia reformasi. Beliau adalah anak Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, punya imej yang bersih dan seorang yang reformis. Tapi ramai yang tanya, cukupkah pengalaman? Adakah rakyat bersedia untuk menerima Perdana Menteri wanita yang pertama? Wow, akhirnya satu nama daripada Borneo yang tiba-tiba disebut di sini, iaitu Muhammad Syafiq Afdal, Wakil Sabah, Perdana Menteri dari Borneo. Wah, beliau adalah bekas CM Sabah, bekas Menteri Persekutuan. Mempunyai wawasan Malaysia yang lebih inklusif, tapi warisan makin lemah selepas PRN Sabah. Bagaimana? Nombor 4, pastinya orang kuat di dalam UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Tok Mat, iaitu Perdana Menteri daripada UMNO. Wah, bagaimana dengan Zahid Hamidi? Timbalan Presiden UMNO, seorang yang tenang dan sangat stabil. Tapi imej UMNO makin tercalar. Mampukah beliau memimpin gabungan baru ini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nombor 5, tidak disangka Syed Saddiq masuk dalam senarai. Seorang yang muda dan bertenaga tapi cukup matang. Betulkah beliau sudah cukup matang? Popular di kalangan belia, bijak dalam media sosial, tapi terlalu mudah dan belum diuji dalam pentadbiran besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah keputusan di dalam undian dan sentimen rakyat. Undian tidak rasmi dan cakap-cakap rakyat menunjukkan bahawa ramai yang mahukan muka baru. Sentimen antipati lama UMNO PKR klasik semakin kuat pada ketika ini. Harapan kepada pemimpin yang bersih, segar dan tegas, itulah yang diharapkan oleh rakyat.
Tapi cabaran yang besar adalah gabungan parti mana yang boleh naikkan calon tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari 5 calon ini siapa pilihan anda? Adakah kita bakal ada Perdana Menteri daripada Borneo? Atau Nurul Izzah akan jadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama wanita? Komen di bawah dan jangan lupa like, share video ini. Subscribe untuk analisis politik Malaysia yang bebas, kritikal dan penuh idea yang segar. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Segmen pagi ini pastinya segmen kesihatan. Kesihatan minda, kesihatan otak dengan gelak terlebih dahulu. Janganlah serius sangat. Okey. Salam kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Anwar Ibrahim kini Perdana Menteri ke-10. Tetapi persoalannya, siapa bakal akan ganti beliau nanti? Politik Malaysia ni cepat berubah. Dan rakyat sudah mula bertanya-tanya sekarang ini, siapa bakal Perdana Menteri ke-11? Jom kita bedah 5 calon paling panas dalam senarai analisis saya. Tapi mungkin anda ada analisis sendiri. Anda boleh tinggalkan komen pada pendapat anda. Siapakah yang paling sesuai untuk gantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi sebelum itu, bagi anda yang inginkan kesihatan yang baik, saya ingin rekomenkan satu produk daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd, iaitu Transfer Factor. Okey, Transfer Factor ini boleh meningkatkan imun badan sehingga 400% kekuatan imun badan. Dia adalah produk saintis ya. Sebab itu anda tidak akan dapat cari ini di tepi jalan kah, di supermarket kah, di farmasi, tak ada. Sebab ini adalah produk saintis dan kualiti dia sangat terjaga. Bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, gout, diabetes, kanser, sakit otak, sakit mata, susah untuk belajar, susah untuk dapatkan anak, dan juga banyak lagi penyakit-penyakit yang lain, itu semua disebabkan imun badan yang lemah. Dengan Transfer Factor, apabila badan anda sembuh, badan anda sembuh maksudnya imun badan anda menjadi optimum semula, badan anda akan sembuh secara semula jadi, kerana imun badanlah yang melawan penyakit. Bagi anda yang betul-betul ingin produk ini, sila telefon saya, WhatsApp saya. Jangan SMS. WhatsApp saya di nombor ini. Saya akan layan anda. Okey, baik. Kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri, realiti politik Malaysia sentiasa dinamik. Usianya makin lanjut, tekanan ekonomi juga semakin meningkat dan prestasi kerajaan campuran juga sekarang ini mulai dipersoal. Maka paling penting untuk kita lihat siapa calon Perdana Menteri pada masa akan datang. Bukan saja dari segi pengaruh, tetapi juga daripada kebolehlaksanaan. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah calon-calonnya. Nombor 1, Rafizi Ramli. Iaitu seorang yang berstrategi tapi kurang berkarisma. Betulkah dia kurang berkarisma? Beliau ialah timbalan Presiden PKR dulu, tapi sekarang bukan lagi, dan beliau adalah Menteri Ekonomi. Masih lagi, baru letak jawatan, tapi masih Menteri Ekonomi. Seorang yang amat cerdik, mempunyai strategi yang mantap, tetapi ramai kata kurang bersemangat kepimpinan besar. Betulkah? Masih diam dalam isu-isu besar rakyat pada ketika ini. Calon yang kedua pastinya Nurul Izzah. Nurul Izzah iaitu disebut sebagai harapan baru atau nostalgia reformasi. Beliau adalah anak Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, punya imej yang bersih dan seorang yang reformis. Tapi ramai yang tanya, cukupkah pengalaman? Adakah rakyat bersedia untuk menerima Perdana Menteri wanita yang pertama? Wow, akhirnya satu nama daripada Borneo yang tiba-tiba disebut di sini, iaitu Muhammad Shafie Apdal, Wakil Sabah, Perdana Menteri dari Borneo. Wah, beliau adalah bekas CM Sabah, bekas Menteri Persekutuan, mempunyai wawasan Malaysia yang lebih inklusif. Tapi warisan makin lemah selepas PRN Sabah. Bagaimana? Nombor 4. Pastinya orang kuat di dalam UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Tok Mat, iaitu Perdana Menteri daripada UMNO. Wah, bagaimana dengan Zahid Hamidi? Timbalan Presiden UMNO, seorang yang tenang dan sangat stabil. Tapi imej UMNO makin tercalar. Mampukah beliau memimpin gabungan baru ini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nombor 5. Tidak disangka, Syed Saddiq masuk dalam senarai. Seorang yang muda dan bertenaga tapi cukup matang. Betulkah beliau sudah cukup matang?
Popular di kalangan belia, bijak dalam media sosial, tapi terlalu mudah dan belum diuji dalam pentadbiran besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah keputusan di dalam undian dan sentimen rakyat. Undian tidak rasmi dan cakap-cakap rakyat menunjukkan bahawa ramai yang mahukan muka baru. Sentimen anti parti lama UMNO PKR klasik semakin kuat pada ketika ini. Harapan kepada pemimpin yang bersih, segar dan tegas, itulah yang diharapkan oleh rakyat. Tapi cabaran yang besar adalah gabungan parti mana yang boleh naikkan calon tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari 5 calon ini siapa pilihan anda? Adakah kita bakal ada Perdana Menteri daripada Borneo? Atau Nurul Izzah akan jadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama wanita? Komen di bawah dan jangan lupa like, share video ini. Subscribe untuk analisis politik Malaysia yang bebas, kritikal dan penuh idea yang segar. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye.